Hai guys, hari ini kita akan bincangkan satu topik yang tak pernah lapuk dalam ekonomi, iaitu inflasi. Apa itu inflasi? Secara singkatnya, ia merujuk kepada kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara umum. Mungkin anda pernah rasa harga barang naik, itu adalah kesan daripada inflasi. Kenapa kita perlu ambil tahu? Sebab inflasi boleh memberi impak kewangan peribadi. Kuasa beli wang boleh berkurang, jadi wang yang kita ada tak sepowerful seperti dulu. Contoh, pada tahun 2014, kita dapat membeli barang dengan jumlah yang banyak. Dan manakala dalam 2023, kita tidak dapat membeli jumlah yang sama banyak dengan 2014, malah lagi kurang daripada itu. Kita dapat mengukur inflasi dengan menggunakan indeks harga pengguna yang mencerminkan perubahan harga yang kita guna. Belanjawan dan inflasi saling berkaitan dalam konteks ekonomi. Belanjawan kerajaan dapat mempengaruhi tingkat inflasi dalam negara. Jika kerajaan melaksanakan belanjawan yang defisit, iaitu menghabiskan lebih banyak daripada yang diterima, ia boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi tetapi juga boleh meningkatkan risiko inflasi. Sebaliknya, belanjawan yang cekap dan seimbang dapat membantu mengawal inflasi. Pengurangan perbelanjaan atau pelaksanaan dasar fiskal yang berhati-hati dapat membantu mencegah tekanan inflasi yang tidak diingini. Jadi, tindakan kerajaan dalam merancang dan melaksanakan belanjawan dapat memainkan peranan penting dalam pengurusan inflasi dalam sesuatu negara. Jika kita imbas kembali belanjawan pada 10 tahun lepas, iaitu tahun 2013, sangat berbeza isi kandungannya berbanding belanjawan pada masa kini, antaranya dari segi subsidi, kawalan harga dan pelaburan negara. Menurut belanjawan yang dibentangkan oleh Perdana Menteri kita, kawalan harga bagi ayam yang ditetapkan akan dilepaskan supaya pasaran tempatan boleh berfungsi semula dengan bebas dalam memastikan keterjaminan bekalan ayam di pasaran. Solusi untuk mengurangkan harga ayam. Yang pertama, memberi subsidi yang lebih kepada peternak ayam. Jika harga ayam meningkat, ini boleh memberi kesan negatif kepada inflasi berlebihan. Subsidi boleh mengekalkan kestabilan harga dan mencegah inflasi yang berlebihan. Walau bagaimanapun, pelaksanaan subsidi perlulah dilakukan dengan teliti dan cekap. Kedua, pemantauan dan penguasaan oleh kerajaan terhadap harga ayam. Selaras dengan langkah tersebut, pemantauan dan tindakan tegas oleh pihak berkuasa hendaklah dipertingkatkan. Hal ini terdapat media yang mengatakan bahawa peniaga hanya mengikuti harga yang ditetapkan apabila pihak berkuasa melakukan pemantauan. Ketiga, memastikan bekalan domestik mencukupi. Kenaikan harga barang berlaku kerana permintaan yang tinggi daripada pengguna, tetapi produk tersebut terhad. Maka para pembekal atau pengeluar produk terpaksa menaikkan harga demi menampung permintaan yang tinggi. Pihak berkuasa perlulah memastikan negara kita mempunyai stok penimbat kepada produk yang lazim yang akan naik pada waktu tertentu. Sebagai contoh, pada musim perayaan, harga ayam akan naik. Maka, pihak berkuasa boleh membenarkan jumlah import masuk bekalan ayam lebih banyak berbanding waktu biasa. Seterusnya, konsep akli dan nakli dalam inflasi. Pengetahuan akli dalam konsep inflasi telah melibatkan pemahaman ekonomi dan analisis data untuk memahami sebab dan kesan inflasi. Pengetahuan nakli pula, ia berkaitan dengan panduan dan ajaran yang terdapat dalam sumber-sumber wahyu terkait bagaimana masyarakat seharusnya mengelola ekonomi mereka dengan adil dan seimbang. Jadi, sementara pemahaman akli membantu kita menganalisis fenomena ekonomi seperti inflasi dari sudut pemikiran rasional, pengetahuan nakli pula dapat memberikan panduan moral dan etika dalam menangani isu-isu ekonomi tersebut sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Sebagai contohnya, ayat pada surah Yusuf telah menceritakan bahawa tentang 7 lembu gemuk dan 7 lembu kurus, kemudian telah beralih kepada memerah anggur. Ini menunjukkan bahawa manusia perlu memaksimalkan pemikiran ke tahap yang lebih tinggi untuk mencegah permasalahan daripada mudah berlaku ataupun berterusan.